Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillah amin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Welcome back to my Share Puaka. Sebelum tu guys, macam biasa, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Dan kalau korang share cerita aku dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube, dekat mana-mana sekalipun, jangan lupa hashtag kita Tim Puaka. Dan jangan lupa tag aku dekat aku Iqmal Hanif. Di samping itu, manakala sedemikian rupa, jangan lupa follow aku di social media dekat bawah geng. Kerana apa? Kerana follow itu gratis, follow itu percuma. Dan dengan bantuan korang follow aku di social media tu, buatkan aku macam lagi semangat nak buat cerita dekat korang. So today, aku tak nak lengah-lengah sangat. Aku terus nak straight to the point, biar berdebush, berdebab, terus cerita apa yang kita nak tahu malam ni. Dan macam biasa geng, sharing puaka ni tak ada lampu merah. Jadi korang janganlah tertunggu-tunggu, tercongok-congok, mulut melopong-lopong. Bang, mana lampu merah? Tak ada lampu merah geng malam ni, sebab kita nak share. Nak share tentang bunian. Bang, kenapa bunian bang? Sebab ramai sangat yang minta, bang, saya nak tahu pasal bunian. Bang, kalau ada cerita bunian, tolonglah bagi tahu. Aku tak tahulah apa yang diorang mengidam sangat pasal bunian ni. Tapi, tak apalah, malam ni, macam biasa, aku akan tunaikan permintaan korang. So, today, pada hari ini, pada waktu ini dan ketika ini, borak macam ahli politik. Pada waktu ni, aku nak ceritakan dekat korang tentang ciri-ciri ataupun tempat-tempat peninggalan bunian. Macam mana kita nak tahu bunian tu duduk kat mana? Adakah kawan kita tu bunian ataupun manusia biasa? Betul ke bunian ni cantik bang? Malam ni kita akan rungkaikan semua guys. Borak macam majalah 3. Bagi yang tak tahu, bunian ni merupakan makhluk macam kita jugalah. Tapi bunian ni di dalam kategori jin. Dan kita kena tahu juga bahawa jin ni ada 3 kategori geng. Di mana kategori yang pertama adalah jin yang boleh terbang. Jin yang boleh terbang ni banyak dekat awan-awan. Yelah, nama pun boleh terbang geng. Takkan bersayap tiba-tiba dalam air, betul tak? Kedua, binatang berbisa macam ular, kalajengking. Apa lagi yang berbisa? Cintaku padamu. Sebab tu orang tua cakap, andai kata kalau makhluk berbisa ni masuk dalam rumah, jangan terus bunuh. Contoh ada ular masuk dekat dapur rumah korang, jangan korang terus katuk kepala dia. Sebab apa? Sebab risau yang masuk dalam rumah korang tu adalah jin. Jadi macam mana bang nak halau binatang tu kalau tak nak katuk? Takkanlah nak biar je dia masuk dalam tandas tidur sebelah kita. Ada cara dia geng. Orang tua-tua ajar, kalau nampak binatang berbisa dalam rumah, benda first kita buat, bagi salam. Lepas tu kita baca doa Nabi Sulaiman. Kalau dia tak belah juga, barulah kita boleh katuk bunuh. Katuk tu apa? Katuk ni pukul, pam. Tu katuk. Dan golongan jin yang ketiga adalah jin yang duduk setempat ataupun yang duduk nomad. Maksudnya jin yang berkomuniti lah. Dia ada ketua kampung, dia ada bendahara, dia ada pengawal. Dan bunian ni merupakan golongan jin yang ketiga. Dan kita kena tahu juga bahawa jin ni ada 2 geng, iaitu geng baik dan juga geng jahat. Di mana geng-geng jahat ni biasa kita dengar berada di tengah-tengah laut ataupun di tengah-tengah padang pasir. Manakala geng-geng baik ni selalunya ada dekat tengah-tengah gunung ganang, berdekatan dengan perkampungan manusia. Dan bunian ni juga bukan ada dekat Malaysia je geng. So dalam movie Mak Saleh pun banyak je movie pasal bunian. Tapi diorang tak panggil lah bunian. Diorang panggil apa? Diorang panggil F. Macam mana sebut? Yang ELF tu. Tapi bunian diorang pelik sikit. Di mana bunian diorang laki perempuan semua handsome lawa, telinga bercupang macam tu. Bunian ni kalau nak diceritakan dalam cerita pusaka Melayu kita ni memang rapat geng. Sebab apa? Orang Melayu waktu dulu memang berkawan betul dengan bunian.
Contohnya, kau nak buat kenduri, anak kau kahwin, tapi pinggan mangkuk tak cukup. Zaman tu mana ada Shopee, geng. So, macam mana dia buat? Dia pergi masuk hutan, dia bawa lah ayam panggang, pulut kuning semua, dia pergi jamu dekat sesuatu tempat, dan esoknya dia balik, dia datang semula, ada pinggan mangkuk dekat tempat tersebut. Lepas settle pakai, pergi pulangkan balik dekat tempat dia. Tapi adalah pantang larang yang kena ikut. Macam jangan pecah, make sure benda yang dapat tu sama dengan benda yang dikembalikan. Sebab kalau tak cukup, akan memudaratkan pengantin. Ataupun ada cerita di mana contoh orang kampung ni tak sihat. Ambil anak kau lah, anak kau tak sihat. Dah pakai macam-macam jenis ubat, Panadol, paracetamol, semua tak sihat. So macam dah tak tahu nak buat apa. Jadi orang kampung ni akan bawa orang yang tak sihat tu pergi ke sesuatu tempat untuk buat upacara pemanggilan bunian, di mana time tu bunian lah yang akan berikan kesembuhan kepada orang tersebut. Tapi benda ni sebenarnya dah bercanggah dengan agama kita, guys. Sebab apa? Sebab agama kita larang manusia berkawan dengan makhluk lain, makhluk daripada alam lain. Tapi tak sure lah orang zaman dulu fikiran dia macam mana yang menyebabkan diorang guna khidmat bunian ni. Bang, betul ke bunian ni cantik, bang? Jawapan dia, betul, geng. Di mana dikatakanlah bahawa perempuan bunian dekat alam bunian ni memang cantik, memang jelita, memang tinggi, memang iras-iras Dayan Trisha, geng. Tapi lelaki di alam bunian kurang, orang cakap kurang menarik lah wajah dia. Sebab itulah ramai kita tengok dekat kes-kes kehilangan, keculikan bunian ni, ramai lelaki yang kena colik. Jarang kita dengar perempuan kena colik dengan bunian, betul tak? Tapi ada cerita juga. Diceritakan bahawa kadang-kadang mata kita ni dihijab. Kita tengok dia cantik, lawa, rupawan. Tapi akan ada waktu muka dia buruk, tua, berkeriput. Tu semua aku tak tahulah, geng. Aku ni tak pernah nampak bunian. Risau juga kalau nampak bunian nanti, kang. So, malam ni aku nak share antara tempat-tempat peninggalan bunian, geng. Aku share ni bukan nak suka orang pergi cari. Kan kau rasa macam, aku sunyi lah. PKP ni tak ada orang nak kawan dengan aku. Nak pergi cari bunian lah seorang dua, boleh buat main polis entry. Bukan, geng. Jangan buat macam tu. Aku share ni supaya kita boleh jaga diri apabila berada dekat tempat-tempat macam ni. Supaya kita tak buat benda bukan-bukan, guys. Tak adalah nanti bila lockdown dah hilang, kau masuk hutan, kau pergi kencing merata. Tahu-tahu kau punya bebet dah tak jadi bebet, geng. Jadi buah cempedak besar begitu. So benda macam ni kena jagalah. So tempat bunian ni ada banyak jenis. Ada beberapa tempat spesifik yang orang cakap memang itulah tempat kediaman dia. Pertama is tempat lapang. Tempat lapang ni contoh dia, ada satu hari kau nak pergi naik bukit. Kau pergilah menjelajah hutan-hutan tebal. Tiba-tiba kan kau nampak macam ada satu kawasan lapang macam padang. Rumput dekat kawasan tu pun pendek-pendek, tak ada pokok, daun-daun pun tak ada yang luruh. Memang clean. Bila dipikirkan balik, takkanlah ada orang sanggup pikul mesin rumput pergi naik semata-mata nak bersihkan tempat tu, betul tak? Tapi jangan main-main, geng. Sebab sebenarnya tempat lapang yang macam tu lah ialah pengkampungan bunian. Jangan kau tiba-tiba nampak padang tengah hutan kau pergi main bola, geng. Nanti tak pasal-pasal habis langgar pinggan mangkuk dia, geng. Sebab apa? Sebab kita tak nampak alam sana. So kadang bila kita berjalan tu, berkemungkinan kita telah masuk ke rumah orang, kita pijak pinggan mangkuk dia, kita pecahkan almari dia. Diorang dah lah tak ada Shopee, geng. Dah satu hal pula diorang mengamuk. Dan tempat lapang ni juga boleh jadi seperti sekolah korang. Maksud aku padang sekolah korang. Contoh sekarang ni PKP kan. Korang dah lama tak pergi padang sekolah, dah lebih 2 tahun. Berkemungkinan padang sekolah pun dah jadi tempat peninggalan bunian, geng. Sebab tu, ada je cerita yang kita dengar. Budak pergi main bola, tiba-tiba balik demam. Balik tak boleh bangun. Sebab apa? Sebab termasuk dekat kawasan bunian. Padahal main bola dekat padang je, tapi asal demam-demam. Sebab padang tu dah lama tak digunakan. So bunian ingat, weh, ini kawasan ni strategik ni nak buat rumah. Aku buatlah rumah sebiji 2 kat sini, tiba-tiba pam anak kau main bola. Dah demam tak sembuh-sembuh. Kedua, ialah tempat kotor ataupun tempat pembuangan sampah. Contohnya, dekat rumah korang ada satu pusat pengumpulan sampah. Dekat situ berkemungkinan jadi tempat peninggalan bunian.
Sebab apa? Sebab dah memang sifat jin ni suka akan kekotoran. Di mana macam kita pun tahu geng, bahawa makanan jin ni adalah sisa-sisa makanan kita dan juga tulang belulang. So, dekat tempat pengumpulan sampah ni dah tentu banyak benda-benda tersebut, betul tak? Sebab tu orang tua selalu pesan, lepas makan, tulang tu buang elok-elok. Jangan buang merata. Janganlah lepas siap makan ayam KFC, kalau letak bawah kapet mak kau sorok tak nak bagi dia marah. Jangan macam gitu. Nanti jin pergi makan. Dan andai kata korang jenis yang suka makan dekat bilik, jenis yang bawa makanan masuk bilik, layan Money-His ke, layan Running Man ke, lepas siap makan, kau buang makanan kau dalam tong sampah dekat dalam bilik. Orang cakap tak elok geng. Sebab apa? Sebab andai kata tulang tu lama dalam bilik korang, nanti jin akan datang makan. So, maksudnya kau akan tidur dengan jin geng malam tu. So, cek balik bilik korang yang korang selalu makan tu, korang dah clear ke belum? Takutlah, takut ada jin yang menumpang geng. Yang ketiga adalah kawasan berlubang. Pernah tak kalau korang pergi hiking ke, pergi masuk hutan ke, pergi memancing ke, tiba-tiba nampak macam ada satu lubang yang orang cakap elok kejadian dia. Memang lubang elok, tapi selalunya orang cakap tu adalah lubang ular, betul tak? Tapi boleh jadi juga itu merupakan rumah bunian geng. So kalau nampak lubang-lubang macam tu, janganlah kau mau pergi berok dalam tu yuk. Pergi masuk hutan, nampak lubang elok, kau rasa nak terkencing, kau nge-shing dalam lubang tu. Jangan, bahaya, entah-entah tu rumah bunian. Masa korang kencing tu, mana tahu bunian tengah makan dekat bawah ke, elok-elok tengah makan, tiba-tiba air titik, masin-masin rasa dia. Dah bergaduh satu hal. Sebab tu orang tua cakap kalau nampak lubang dekat lereng bukit ke, dekat kawasan dalam hutan ke, jangan dijolok geng. Jangan kau kencing, jangan kau berak dalam tu geng. Sebab apa? Bahaya. Dan tempat yang keempat dan terakhir adalah Gunung Ganang. Di mana orang cakap Gunung Gadang ni merupakan tempat yang paling popular lah, tempat yang paling bunian rasa selamat nak berumah kat situ. Sebab apa selamat? Sebab manusia sendiri tak terdaya nak pergi daki Gunung Ganang tu saja-saja, betul tak? Dan macam yang kita tahu, antara Gunung Ganang yang hot lah dengan cerita bunian ni adalah Gunung Ledang. Tapi korang tahu tak, Gunung Ledang tu sebenarnya orang zaman dulu dah buat kontrak perjanjian dengan bunian. Di mana kontrak tersebut mengatakan bahawa ini adalah tempat manusia, ini adalah tempat bunian. Aku tak boleh masuk kawasan kau, kau tak boleh masuk kawasan aku. So, kita sebagai manusia ni, kita ikutlah laluan yang telah dibuat. Janganlah tiba-tiba kau rasa macam, "Uish, aku rasa nak adventure lah hari ni. Aku tak nak ikut laluan yang disediakan. Aku nak ikut laluan lain." Baru rare. Jangan macam tu gila, kau nak mati. Korang tak tahu tentang kontrak perjanjian bunian Gunung Ledang dengan manusia? Kalau korang nak tahu, korang komen nak dekat bawah. Nanti aku ceritakan dekat sharing puaka akan datang. So, lepas ni geng, kalau korang keluar ke hutan ke, mandai terjun ke, berkelah mana-mana ke, kalau korang nampak benda-benda yang aku cakap tadi, berhati-hatilah. Jangan sesuka hati korang buat hal dekat situ. Sebab apa? Sebab di situlah terletak kampung makhluk yang di alam lain. So, bila kat tempat orang, janganlah kita bawa pisau, tapi bawa otak. Kita jaga diri, jaga rumah orang. InsyaAllah dia takkan apa-apakan kita. Walaupun dekat dunia ni kita khalifah, tapi kau kena ingat, kita dekat dunia ni kita berkongsi tempat dengan makhluk-makhluk lain. So kita hormat dia, dia hormat kita. Dan aku rasa that's all lah share puaka untuk malam ni. Kalau korang nak aku ceritakan tentang kontrak perjanjian bunian dan juga manusia Gunung Ledang ni, komen dekat bawah, nanti aku ceritakan. So that's all for tonight. Jangan biarkan hidup anda menjadi misteri. Ciao.